Topik yang ketiga yang sering membincang bab poligami. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak kita melihat perbincangan isu ini dalam aspek yang serius. Sebab saya nampak masalah dalam masyarakat kita. Kita berbincang tentang poligami ni dengan penuh sindiran, buat lawak dan sebagainya. Jadi sampai orang rasa benda tu memang satu benda yang lekeh, satu benda yang memualkan. Kalau kaum wanita, kaum ibu, saya tahu perasaan kat belakang sana. Dengan perkataan tu memang sensitif. Kalau tuan sebut malam ni, balik tidur kat luar lah jawabnya. Tetapi malam ni kita nak bincang dalam kerangka Al-Quran, dan kita nak lihat apakah perkataan-perkataan para ulama berkaitan isu ini. Yang mana bila kita baca huraian para ulama, kita akan dapati ia tidak seperti yang dibincangkan di media sosial, orang-orang awam yang bincang kat kedai kopi pasal poligami. Tak sama langsung perbincangan dengan apa yang dibincangkan oleh para ulama. Dalam ayat yang ketiga surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah wanita yang kamu senangi. Sama ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau kamu takut tak mampu berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja. Atau zaman dulu kita ada hamba, maka gaulilah hamba yang ada tersebut. Jadi tuan-tuan, kita nak lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma." Kalau seseorang lelaki mempunyai 2 orang isteri, kata Nabi SAW, lalu dia cenderung kepada salah seorang isteri tersebut, maksudnya dia sayang lebih, dia layan lebih. Ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Sebab dia punya kecenderungan kat seorang ni, nanti dia datang pada hari kiamat. Lelaki itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sengit tubuh badan dia, sebab dia tak adil. Jadi persoalan kat sini, apakah yang sedang Nabi SAW cela? Sebab satu hakikat yang kita kena fahami, bahawa perasaan tak boleh dikawal. Adakah kalau ada seorang lelaki itu dia sayang lebih salah seorang isteri dia, maka dia termasuk dalam kategori yang akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sengit? Tak termasuk. Tetapi kalau dia memberikan layanan yang tidak adil, daripada sudut nafkah, daripada sudut layanan, contoh bilangan hari giliran tak adil, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sengit tubuh badannya. Maka itu merupakan satu amaran Nabi SAW. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 129, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang aspek keadilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Allah Subhanahu wa taala kata, kamu tidak akan sesekali mampu untuk berlaku adil di kalangan wanita. Ini adalah ayat yang digunakan oleh sebahagian golongan feminis. Saya tak naklah sebut NGO tu kan, kena saman tak pasal-pasal saya. Dia orang main lawyer. Saya ni pun baru belajar masa sekarang, tak ada duit nak bayar saman. Satu NGO tu diguna ayat ni nak kata, tengok ayat yang ketiga tadi, Allah kata kalau kamu takut tak mampu berlaku adil, satu cukup. Lepas tu ayat 129 Allah kata kamu takkan sesekali mampu berlaku adil. Maka kesimpulannya dia kata Al-Quran haramkan poligami. Dia guna ayat macam tu. Tetapi ayat yang sama, ayat 129 ini, cuba lihat hujung dia. Allah Subhanahu wa taala kata, "Fala tamilu kullal maili." Janganlah kecenderungan kamu tu terlalu sangat. Maksudnya memang normal. Kalau lelaki dia mempunyai 2 isteri, dia akan mana yang adalah sebab-sebab yang menyebabkan dia lebih sayang salah seorang. Ada yang mungkin dia akan sayang isteri pertama sebab dah duduk lama dengan dia. Yang baru ni baru dia kahwin 2-3 bulan. Jadi yang pertama ni dia ingat dia ni lah yang jaga anak dia. Waktu dia susah dulu dia bersama dengan isteri dia lah. Bila dah kaya boleh kahwin yang kedua ni. Jadi dia sayang yang pertama lebih.
Perasaannya lebih kat yang pertama. Jadi Allah sebut, janganlah fala tamilu kullal maili, jangan cenderung yang terlebih sampai keseluruhan kecenderungan itu kat isteri yang satu tu. Tak boleh. Tapi kalau sikit-sikit tak apa. Maksud sikit-sikit, jangan sampai efek layanan dia, jangan sampai efek pada nafkah yang dia berikan. Apa yang ada dalam perasaan dia tu biar dalam hati dia, tetapi layanan bagi layanan yang sama, nafkah bagi nafkah yang sama ikut keperluan. Jadi daripada ayat ini kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, maksudnya kamu wahai manusia tidak akan mampu berlaku adil sama sekali di antara isteri-isteri kamu daripada segala sudut. Kalau nak adil segala sudut memang tak mampu. Ini kerana walaupun mampu terjadi, tengok Ibn Katsir kata, ini kerana walaupun kamu mampu membahagikan giliran malam dengan adil, namun dari segi hal perasaan, syahwat dan sebagainya, maka kamu tak mampu berlaku adil. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah itu kamu tidak akan sama sekali mampu berlaku adil, iaitu daripada sudut perasaan. Tetapi bukanlah Allah kata tak apa dah tak mampu berlaku adil, biar macam tu. Tak. Allah kata hati-hati, sebab kadang-kadang perasaan kita ni akan membawa kepada tindakan. Jadi sebab tu Allah kata fala tamilu kullal maili, jangan ketidakadilan kamu, kecenderungan kamu tu terlampau sangat. Jaga, kontrol. Apa dalam hati biar dalam hati, tetapi dari segi layanan tindakan, layan dengan cara yang sama dan adil. Jadi apa yang berlaku dalam sebahagian golongan feminisme ini, mereka ambil satu dalil, mereka tolak sebahagian dalil. Bahkan mereka ambil ayat surah An-Nisa 129, separuh ayat tu dia buang. Fala tamilu kullal maili tu dia buang. Kalau dia faham ayat tu, maka dia akan faham Allah tengah cakap tentang apa. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat 129 dengan ayat yang ketiga. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan fala tamilu kullal maili bermaksud apabila kamu cenderung kepada salah seorang daripada isteri kamu, jangan kamu berlebih-lebihan dengan kecenderungan yang total kepadanya, lalu menyebabkan fatadharuha kal mu'allaqah, menyebabkan kamu membiarkan ia dalam keadaan tergantung. Apakah yang dimaksudkan kamu biarkan ia dalam keadaan tergantung? Sebab misalnya seorang lelaki ada dua isteri, Aminah dengan Fatimah. Dia sayang ke Aminah lebih sangat, sampai dia menyebabkan Fatimah itu seperti dalam keadaan tergantung. Apa yang dimaksudkan dalam keadaan tergantung? Kata Ibn Abbas dan lain-lain, maksudnya kal mu'allaqah, seperti wanita yang tak ada suami. Dia sayang kat seorang langsung, dia biar yang seorang tu macam seorang tu tak ada suami. Nak kata dia ada suami, macam tak ada suami. Nak kata dia tak ada suami, dia belum ditalak lagi. Jadi dia tergantung. Bukan macam isteri, bukan macam orang yang diceraikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang perkara tersebut. Jadi sesiapa yang nak berpoligami, acu baju di badan sendiri. Itulah. Kita tak bolehlah nak generalisasi. Kadang-kadang kalau kita rasa kita tak mampu, kita nampak orang poligami, kita duk bantai dia. Tak mampu dan sudah. Sama juga kalau yang dia rasa dia mampu poligami, tak payahlah perli-perli kawan-kawan yang tak nak poligami, kata ni geng apa, GTB, geng takut bini. Macam tu dia kata kan. Tak. Semua orang nilai diri masing-masing. Nilai diri masing-masing. Jadi para ulama sepakat ada dua syarat untuk poligami. Kalau nak poligami, pastikan dua syarat ini terpenuhi. Pertama, adil, seperti dalil yang kita bacakan tadi, berlaku adil daripada sudut pemberian nafkah, layanan dan sebagainya. Kedua, mampu. Ini penting, adil dan mampu. Jadi kalau kita tengok kita punya kewangan dan sebagainya tak mampu, jangan teruskan. Sebab isu kemampuan ni bukan hanya untuk orang yang poligami, bahkan untuk orang yang bujang nak berkahwin tak mampu pun Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut. Dalam surah An-Nur ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan orang-orang yang tak mampu berkahwin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang tak mampu berkahwin, وَلْيَسْتَعْفِفِ, hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka sampai Allah mengkayakan mereka daripada kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nur 33. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, ensiklopedia hukum hakam wanita dan keluarga, dia kata Allah menyuruh dalam ayat ini untuk sesiapa yang berkemampuan dia hendaklah berkahwin. Ingat, ayat ni bukan ayat poligami. Maksudnya ayat orang yang nak bujang nak kahwin pun kena tengok kemampuan. Jadi kalau ada lah budak-budak lelaki nak pinang anak perempuan kita tanya kat dia, kerja apa sekarang? Dia kata, pakcik, bumi Allah ni luas, nanti Allah bagilah rezeki tu. Kata kat dia ni, ayat ni Allah bagi tahu kalau kau tak mampu, jaga diri kau. Kadang-kadang budak-budak muda ni bagus lah, dia nak jaga diri dia daripada maksiat, tapi kadang-kadang tindakan-tindakan tu mencacatkan syariat. Sebab seolah-olah kahwin tu macam tu je, bukan macam tu. Jadi Dr. Abdul Karim Zaidan kata Allah menyuruh dalam ayat ini untuk sesiapa yang berkemampuan hendaklah dia bernikah. Dan jika dia mempunyai keuzuran, maksudnya dia tak mampu nak bernikah, hendaklah dia jaga kesucian diri dia. Maksudnya kalau dia dah tak mampu nak berkahwin, dia kena buat sesuatu lah untuk diri dia. Dia kena jaga diri dia lebih. Jangan bawa diri ke tempat-tempat yang boleh bawa pada maksiat dan sebagainya. Dan kata Dr. Abdul Karim Zaidan, antara keuzuran daripada bernikah ialah sesiapa yang tak mempunyai apa-apa sebagai mahar atau mas kahwin. Kalau tak mampu nak bayar mas kahwin, dah lah baru grad, bapak pun biasa, bapak tak kisah kan, mak budak perempuan tu minta, tak pun makcik-makcik dia minta 20,000. Baru grad, Allah, 20,000 nak bayar PT-PTN lagi. Jadi kalau dah macam tu, kalau dapat pujuk-pujuk lah. Kalau dah tak dapat, pergilah bawa diri. Macam tu lah kan. Jadi maksudnya kalau tak mampu jangan teruskan. Dan tak mampu juga termasuk, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, tidak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada isterinya. Jadi Islam ni agama seimbang, tuan-tuan. Dia suruh bernikah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, sesiapa yang kamu mampu, ada kemampuan, al-ba'ah ni ulama bahas, apa dia? Adakah ada kemampuan seksual atau kemampuan nafkah dan sebagainya? Kata Nabi SAW, kalau siapa yang mampu, berkahwinlah. Betul. Dalam penghujung hadis tu, kerana dia akan menjadi perisai, jaga diri. Tetapi ayat ni juga terangkan tentang kemampuan. Sebab kita tak nak, kita nak selamatkan diri daripada maksiat, misalnya maksiat zina dan sebagainya, pergi keluar berdua dengan perempuan dan sebagainya. Tapi bila kahwin kita buat maksiat lain. Kadang-kadang kita nampak maksiat ni pergi jalan-jalan, bawa budak perempuan naik motor je, tu maksiat. Tak bagi nafkah tu maksiat juga, tuan-tuan. Jadi budak-budak lelaki ni, muda-muda ni, muda ke tua ni? Dah kahwin belum bang? Belum. Kalau kita belum kahwin, take note benda ni. Islam ajar kita sebagai lelaki, bak kata ustaz saya, kalau nak pergi pinang perempuan, pastikan pedang yang kita bawa tu tajam. Maksudnya mak bapak perempuan tu dah tak boleh kata apa dah. Dia soal pasal gaji, ni gaji saya. Hafal Quran tak? Taklah hafiz, tapi banyak juga hafal. Macam tu lah. Maksudnya persiapkan diri. Sebab sebagai ibu bapa, mestilah dia nak serahkan anak dia kepada yang the best, yang terbaik. Jadi persiapkan diri semampu mungkin. Tidaklah kita kata kena perfect, sempurna, tetapi persiapkan diri. Okey tuan-tuan. Jadi masuk yang seterusnya, kan selalu orang bahaskan, kan poligami tu sunnah. Nabi poligami. Nanti yang geng yang kata setuju pula, dia kata tak. Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah sejak umur 25 tahun sampailah Siti Khadijah wafat, umur Nabi SAW lebih kurang 50 tahun. 25 tahun Nabi SAW hidup seorang je dengan Siti Khadijah. 13 tahun je Nabi SAW hidup dalam keadaan poligami. Dia kata tengok, Nabi hidup
dengan seorang isteri lagi lama daripada poligami. Jadi seorang isteri lagi afdal. Itu hujah dia. Yang pro poligami pula kata tak, Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan poligami. Sudah. Sebenarnya tuan-tuan, hujah-hujah yang macam tu tak ada nilai pun dari sudut syarak. Ulama' bila bahas bab hukum, dia tak bincang bab tu pun. Berapa lama Nabi hidup dengan Khadijah je, berapa lama Nabi SAW hidup poligami, matilah kerana poligami. Itu tak jadi hujah pun dalam menentukan mana lagi afdal. Tak ada. Itu perbincangan orang yang, yelah, dia bincang bukan daripada sudut ilmu lah. Dia bincang sebab nak menang pendapat dia. Bukan macam tu. Dah masuk waktu kan? Okey, kalau dah masuk waktu, kita azan dulu lah kot. Ke berhenti azan ke terus? Terus, okey. Jadi para ulama membincangkan mana lebih afdal, poligami atau monogami, ramai isteri atau seorang isteri. Ni sabar tuan-tuan. Tengok apa ulama sebut. Majoriti ulama berpendapat bahawa mempunyai seorang isteri sahaja itu lebih afdal berbanding poligami. Majoriti ulama tuan-tuan. Ulama ni lelaki bukan perempuan. Takkan kita nak kata ulama-ulama kita terpengaruh dengan sistem Islam. Tak jadi macam tu. Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, dia seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i, berkata Allah membenarkan untuk berkahwin sebanyak 4 orang isteri dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian dia kata Allah menggalakkan untuk berkahwin satu sahaja dengan firman-Nya, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja. Jadi Imam Al-Mawardi, seorang ulama mazhab Syafi'i, menyatakan lebih afdal seorang. Sebab Allah kata kalau tak mampu berlaku adil, seorang cukup lah. Manakala Imam Abu Dawud Az-Zahiri dan ulama-ulama mazhab Zahiri berpendapat bahawa yang lebih baik ialah menyempurnakan pernikahan sehingga 4 orang isteri seandainya seorang suami itu berkemampuan. Dan janganlah cukupkan diri dengan seorang isteri kalau dia mampu. Apakah hujah ulama Az-Zahiri ini? Kerana Nabi SAW mempunyai ramai isteri. Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa lebih digalakkan untuk cukup dengan seorang isteri sahaja, walaupun dia mampu untuk mempunyai lebih daripada seorang isteri. Ini untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan apabila seorang suami cenderung kepada sebahagian isteri atau dia kurang mampu menafkahi kesemua isterinya. Jadi itu pendapat Imam Asy-Syafi'i pula. Jadi kata Imam Al-Mawardi, tadi Az-Zahiri kata yang lagi afdal poligami. Imam Asy-Syafi'i pula kata yang lebih afdal seorang isteri. Kata Imam Al-Mawardi, daripada kedua pendapat ini, yang paling baik, yang paling elok di sisi aku ialah ia bergantung kepada situasi si suami. Jika seorang isteri itu dah cukup untuk dirinya, maka lebih baik untuk dia tak tambah isteri dia. Maksudnya kalau dah cukup dengan seorang isteri, dah tak ada keperluan dah nak tambah, tak payahlah tambah, nanti pening kepala sendiri nanti. Tetapi kalau ada keperluan, jika seorang isteri tidak cukup untuk dirinya kerana kuatnya nafsu dia, kerapnya dia berjima, mungkin ada sebahagian lelaki dia ada masalah nafsu yang terlalu tinggi, dan kalau dia mempunyai seorang isteri, mudarat pula kat isteri dia sebab nak terlalu melayan dia dengan nafsu dia yang luar biasa. Jadi dalam keadaan ini, maka lebih baik dia berkahwin lebih daripada satu untuk mencukupkan keperluan dia. Sebab itu akan lebih menundukkan pandangannya dan menjaga maruah kemaluannya. Al-Imam Ibn Qudamah daripada mazhab Hambali pula menyatakan yang lebih baik adalah agar tidak menambah bilangan isteri melebihi seorang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, mempunyai seorang isteri itu lebih selamat, melainkan jika seseorang melihat dirinya tidak cukup dengan seorang isteri dan maruahnya tidak terjaga kalau hanya ada seorang isteri sahaja. Jadi itu perbahasan di kalangan ulama. Ada ulama kata lebih afdal poligami, ada ulama kata lebih afdal ada seorang isteri sahaja. Tetapi tuan-tuan, perbahasan mana lebih afdal ini hanya untuk orang yang memenuhi dua syarat ni, iaitu adil dan berkemampuan. Bila dia adil atau mampu, barulah dibaca benda ni, mana lagi afdal untuk dia. Kalau dia tak mampu, dia tak adil, dia kata tak boleh. Dia kata nafkah pun
sewa rumah pun isteri bayar kan. Bila macam tu, dia jangan masuk perbahasan ni. Sebab perbahasan khilaf ulama mana lagi afdal ni untuk orang yang mampu dan adil sahaja. Jadi seperti saya katakan, kita hendaklah acu baju kat diri kita. Jangan kita tengok keadaan orang buat, kita nak buat. Akhirnya orang bahagia, kita sengsara. Kawan kita poligami, dia seronok, bahagia, isteri dia bahagia. Kita pergi buat, isteri kita merana, kita pun pening kepala. Jadi jangan tempah masalah